لا هرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام ونم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين buku surat Abwabul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul Qadar. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mula segala bab membicarakan qadar, inilah tempatnya. Itu hadis sekaliannya diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat 327. Qadar dan mengenalnya. Ketahuilah kiranya saudaraku, adalah makna qadar itu, iaitu takdir Allah Ta'ala akan segala perkara dan meliputinya dengan ilmunya pada azali. Qadar ialah takdir, benda yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, meliputi dengan ilmunya pada azal. Mana sebelum ada makhluk lagi, sudah dalam ilmu Tuhan dah ada. Ya, kita makhluk yang lemah ni pun begitu, kan? Bukan sama dengan Tuhan. Lemah pun buat kerja ada perancangan, kan? Silau. Lagi. Okey. Dan kata orang yang mengarang dalam perkara mentahqiqkan qada dan qadar. Bermula qada ialah kehendak Allah Ta'ala pada azali yang takluk ia dengan segala perkara atas barang yang ia atasnya. Itu qadar. Qadar ialah menjadikan akan dia semua fakat ilmunya. Maka jadilah qadar itu menepati asas dan qadar itu menepati bangunan, binaan. Dan boleh dikatakan qadar itu menepati alat menyukat-penyukat dan qadar itu menepati benda yang bersukat. Dan boleh dikatakan qada itu menepati merupakan ukiran gambaran pada zihin, kalau kita lah pada akal kita, zihin tu akal kita. Dan qadar itu menepati gambaran pada resamnya, ya, pada tulisannya. Dan kata setengah ulama bermula mana qadar itu ialah kehendak Allah Ta'ala pada azal takluk ia dengan segala perkara, dan qada itu menjadikannya menterbitkan semua dengan ilmu. Maka jadilah maknanya yang sebalik, akas, ya, makna yang pertama. Jadi maknanya apa? Ada khilaf. Satu pendapat mengatakan bahawasanya qada ialah kehendak Allah Ta'ala pada azal. Qada ni ialah kehendak taksis iradat Allah pada azal. Sebab ta'aluk iradat ialah taksis, ta'aluk kudrat ada taksir. Kita kena faham situ dulu. Ya, qada, iradat. Dia nak bahas ni sini masalah kudrat dengan iradat. Jadi satu benda yang dijadikan oleh Allah Ta'ala telah dahulu pada azal, telah ditaksis, mana telah ditentukan, ya, kejadian dia. Ya, ada
Rupa dia, sifat dia, di mana, apa bentuk, semua dah siap. Itu dipanggil penentuan. Kalau kita kerja lah. Penentuan itu dia panggil qada. Satu pendapat. Qada ialah penentuan iradah pada azali. Sampai masa yang ditentu, Allah Ta'ala menjadikan, dengan kudrah dia dijadikan. Itu dipanggil qadar. Satu pendapat. Satu pendapat. Yang kedua akas sebalik. Qadar itu ialah taksis penentuan di azali. Qada itu pelaksanaan benda yang telah dirancang pada azali. Ya. Walhasil, semua perkara tidak lepas bahkan terikat dengan qada dan takdir. Mana tak lepas daripada kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Lepas itu bila kita mengaji dalam ilmu usuluddin, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat Allah, dia bertakluk, mana dia apa? Dia berperanan pada semua kejadian makhluk. Sebesar-besar, aras, sekecil-kecil, atom paling kecil, apa semua, zahir batin, semua dalam penentuan, ya, dua sifat dia. Iaitulah iradat menentu, kudrat yang menjadikan. Ya, daripada hakikat. Tidak satu benda pun tak terlepas. Sebab semua ni dipanggil bayangan daripada sifat Allah Ta'ala. Ataupun kesan, dipanggil asar. Sebab makhluk dipanggil macam nama. Kalau kita pandang makhluk dari dia kena jadi, maka dipanggil dia makhluk. Allah Ta'ala dipanggil khaliq. Makhluk mana allazi khuliqa, yang dijadi. Khaliq mana allazi khalaqa, yang mencipta dan menjadi. Kalau kita pandang semua makhluk ni, dipanggil kesan kejadian Allah Ta'ala. Kesan. Dipanggil asar. Asar dipanggil kesan. Maka yang memberi kesan itu dipanggil mu'athir. Kalau kita panggil daripada sudut kesan, maka makhluk dipanggil asar, maka Allah Ta'ala dipanggil mu'athir. Ya. Kalau kita pandang dari sudut, makna kita semua ni dalam genggaman kuasa takwin dia. Yang genggam. Ya, yang menguruskan segala. Itu dipanggil kaun. Dipanggil mukawwin. Nama dia begitulah. Walhasil, kok mana pun, dia terikat. Tak terlepas daripada Allah Ta'ala. Jadi bagi orang beriman, dia berakidah, berpegangan, beretikat sedemikian. Bahawasanya semua perkara telah ditaksis, ditentukan pada azal, iradah Tuhan. Zat yang bersifat iradat, mentaksiskan, menentukan segala sesuatu. Tidak ada satu yang terlepas. Kemudian, zat yang bersifat kudrah ini jugalah. Ya, tadi. Maka zat ya Ta'ala yang bersifat dengan kudrah, dia mengadakan segala benda yang telah dirancang, ditentukan pada azal. Walhasil tak ada satu benda terlepas daripada Ta'ala. Maka kita berpegang dan berkeyakinan, dan itulah akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Zakat itu dipanggil tauhidul am. Itu dipanggil tauhid am. Adapun tauhidul khas, dia naik atas. Bukan sekadar dia berkeyakinan, berakidah, tapi dia melatih sentiasa kekal memandang. Ya, sentiasa memandang, merasakan ta'aluk kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Sentiasa. Itu lagi meningkatkan iman maknanya. Ya. Habis. Ialah hasil qada dan qadar. Ini ada khilaf ulama. Ya, antara kudrat dan iradah tadi. Setengah mengatakan qada adalah taksis penentuan iradat pada azal. Qada. Qadar ialah pelaksanaan apa yang telah ditetapkan. Satu pendapat lagi sebaliknya. Qadar ialah penentuan dan qada pelaksanaan dia. Itu walhasil kok mana pun sama dia. Walhasil dua-dua tak boleh lepas. Tak terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian babu ma jaa fit tasydidi fil haudir fil qadar. Bab yang datang ni pernah menyatakan hadis, iaitulah mengeraskan larangan pada mengharung di dalam qadar. Mana mengharung, khaut maknanya menyelami, mengharungi, tu, ya. Dalam qadar. Apa maksud dia? Tengok dibahas. Ketahui kiranya ya sahaya saudaraku,
adalah mengarung. Kita mengharung. Di dalam qadar itu, misal dia seperti berkata seorang, bukankah sekalian perbuatan kita ini baiknya dan jahatnya telah ditakdirkan Allah dan ditentukan daripada azali? Maka jikalau sudah baik dan bertuah dan celaka dan jahat, mengapa diseksa kita? Ataupun dikata, kalau Allah Ta'ala sudah takdirkan semua perkara dalam azali, sama ada baik atau jahat, mengapa pula disuruh kita buat? Dan ambil baik dan dilarangnya kerjakan yang jahat, maka mengarung seorang seperti ini tak dapat tiada membawa kepada kufur, na'udzubillah, ataupun membawa kepada memperbuat bid'ah gitu. Ya, mengharung maknanya cuba nak melanggar, ya, nak mempertikaikan, nak mempersoalkan. Pertama dia kata, kalau Allah Ta'ala dah tentu pada azali, kan, nasib seorang begini, kenapa disuruh lagi? Buat baik ini padahal dah siap. Itu segi pada hakikat, atau dipanggil pada asal. Di segi pegangan, hakikat, semuanya adalah penentuan daripada dia. Sebab kalau benda tidak ditentu oleh Allah Ta'ala terlepas, maka batal makna ketuhanan. Kalau batal makna ketuhanan, alam ni pun tak boleh ada. Yang boleh menjadikan alam sekalian ni ialah zat yang bersifat ketuhanan. Kalau tak ada makna ketuhanan, satu benda pun dia tak boleh buat. Contohnya, kita tak ada sifat ketuhanan. Mana kita boleh menentu? Tak ada orang sakit. Siapa nak sakit? Tak ada orang susah. Siapa nak susah? Tapi bila ia penentuan Tuhan, kalau dia sihat, sihatlah. Kalau dia sakit, sakitlah. Kalau dia senang atau susah, itulah hakikat dia. Ada penentuan daripada zat yang bersifat ketuhanan. Maka kalau semua perkara tadi terlepas daripada Ta'ala, maka batal makna ketuhanan. Dari sudut itu, kita bincang dan kita beriktikad bahawa semua itu adalah hakikat daripada dia berdasarkan nas Quran. Kul kullum min indillah. Katakan semua itu datang dari Ta'ala. Itu segi akidah dalaman kita. Ada penluaran kita tidak mengetahui apa yang akan berlaku. Besok, lusa, kita tak tahu. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala gerakkan kita segi syariatnya, boleh memilih, ya, nak buat benda baik, benda buruk, diletakkan kita ada usaha dan ikhtiar. Apa hikmat usaha dan ikhtiar? Ialah untuk menyandarkan as-sawab, pahala, ataupun sebaliknya. Itu hikmat dia. Hikmat atau letakkan kita ni ada usaha ikhtiar, hakikat dia letakkan dia punya. Tujuan ni lah nak menyandarkan. Bila usaha dia ke arah baik, nampak, maka diberilah balasan baik. Kalau usaha dia ke arah sebaliknya, diberilah balasan sebaliknya. Itu maksudnya. Ini nak menolak fahaman Jabariyah yang nak melari daripada ikatan syarak. Dia kata kita tak ada usaha ikhtiar. Hakikat semua dia bertuan, apa pun tak ada, buat apa pun tak ada salah. Dia pun minum marak. Apa nak ambil salah kat saya, padahal semua ni gerak dari Tuhan. Wah. Memang semua gerak dari Tuhan, kita pun tahu. Tak payah cakap, kita tahu. Tapi masalah usaha dan ikhtiar tu. Kita usaha ke arah mana? Kalau tak baik, Tuhan dah janji. Kalau usaha tak baik, ini balasan dia. Kalau usaha baik, ini balasan dia. Itu hikmat Allah nak jadikan usaha dan ikhtiar. Ya. Ada pun satu lagi pula, terlajak Qadariyah. Dia kata Tuhan dah jadikan usaha ikhtiar kat kita. Dah lah, tak payah kontak dengan Tuhan. Kita sendiri lah handle. Wah, itu lagi kacau. Dua-dua ni babas. Ya, dua-dua ni babas. Yang tadi nak lari, dia kata tak ada usaha ikhtiar. Tujuan dia nak lepas daripada ikatan syarak. Jadi kalau bila dia kata semua hakikat dia, kita tak ada apa, tak ada dosa pahala lah. Buatlah apa nak pun. Itu salah. Ya, sebab dalam Quran disebut, dalam Ummul Kitab disebut dah. Iyyaka na'budu, satu, wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ini isyarat kepada ada usaha dan ikhtiar. Iyyaka akan dikau ya Allah, na'budu, kami sembah, kami. Apa makna kami? Mana kita membangsakan pada diri kita. Maknanya Allah Ta'ala ajar kita mengucapkan lafaz itu menunjukkan kita ada usaha dan ikhtiar.
Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau nasta'in, kami memohon pertolongan. Bermakna apa? Usaha ikhtiar tidak memberi kesan. Kalau beri kesan, Tuhan pun tak minta tolong siapa. Apa dia nak semua jadi. Jadi. Wah. Ini tak ada. Kadang jadi tak jadi. Kadang rasa-rasa tak jadi, jadi pula. Kan? Itu menandakan ada di sebalik yang mengawal segala-galanya ialah dia. Jadi iyyaka na'budu dipanggil ayat syariah. Adapun wa iyyaka nasta'in itu ayat hakikat. Ya, kita dalam Quran ada dua, syariat dan hakikat jalan sekali. Luaran dan dalaman di jalan dua serentak. Qadariyah pula dia kata Tuhan dah jadi kuasa kat kita, okey dah, kita handle sendiri. Kalau kita handle sendiri, bermakna sesuatu benda tadi ada tergantung dengan kita. Ya, tak bergantung dengan Tuhan, batal makna ketuhanan. Bermakna ketuhanan, mesti semua benda terikat dengan dia. Itu makna ketuhanan. Iftikaru kullu ma ada ilai. Makna berhajat semua perkara kepada dia. Ya. Yang dikatakan Tuhan ni mesti dua sifat ada kat dia. Kalau tak ada, itu bukan Tuhan. Itu hantu. Dia pusing jadi hantu. Ya, apa dua perkara? Iaitulah dia tidak berhajat kepada yang lain. Makna berhajat tak ada kepada Allah Ta'ala. Itu dikatakan kaya yang sebenar-benar kaya. Kalau ada kaya tapi masih berhajat, itu bukan kaya, itu fakir. Kita manusia kaya macam mana pun masih berhajat. Sifat kita tu berhajat, itu berhajat ini, mengharapkan dan sebagainya. Maka sebab itu tidak ada Tuhan melainkan dia saja. Sebab semua benda adalah berhajat. Apatah lagi menunjukkan kejahilan dia, benda yang disembah orang kafir, dia sendiri pergi buat benda itu. Dia sendiri pergi buat, dia sembah. Padahal darajat dia lebih tinggi daripada benda itu. Kan? Dia berakal, benda tu patung tak bernyawa, tak berakal, pada balinan longkang tak boleh bangun. Ya. Yang kedua, mesti semua benda terikat dengan dia. Iftikaru kullu ma ada ila. Inilah dipanggil hakikat ketuhanan yang kita sembah. Inilah dia. Mana zat yang kita sembah ialah zat yang mana dia tidak terikat dengan sesiapa. Dia bebas. Sebaliknya yang lain terikat dengan dia. Dua makna ini diambil daripada mana? Daripada ayat Quran. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Satu. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, antumul fuqara, kamu fakir, mana berhajat. Daripada makna fakir inilah diambil. Daripada iftikar, kullu ma ada ilai. Berhajat, mana fakir. Berhajat semua yang lain kepada Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Daripada lafaz al-ghani keluar sifat istighna. Maknanya kaya. Kaya di sini dengan makna apa? Kaya sebenar, makna tidak berhajat. Sebab orang yang berhajat ini dipanggil fakir. Walaupun pada zahir nampak dia kaya pada ukuran manusia zahir ni, tapi hakikat dia adalah fakir, berhajat kepada Allah Ta'ala. Tuan stop je nafas dia kan dah habis. Ya, tuan tarik je dia punya oksigen. Sedut tak naik kotak. Sedut tak naik kotak. Melupa dia tuan. Kan, oksigen tak naik atas je habis lah. Oh, boom, habis. Jadi itu tuan blok sikit dia kan dah habis. Jadi maknanya kita sentiasa setiap saat berhajat. Ya, sifat berhajat itu sifat kita. Wajib bagi insan bersifat dengan iftikar. Adapun wajib bagi Allah bersifat dengan al-ghani, maha kaya, tak berhajat. Itu dua sifat itu. Maka dua sifat inilah ulama masuk dalam nafi isbat kita tu. La ilaha. La ilaha makna tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Itulah Tuhan. Makna ketuhanan ialah zat yang dia tidak berhajat pada lain, yang lain berhajat pada dia. Dia tidak berhajat pada yang lain, yang sebalik yang lain berhajat pada dia. Dia tidak bersandar pada yang lain, sebalik yang lain semua bersandar pada dia. Dia tidak terikat kepada sesiapa, sebalik yang lain semua terikat dengan dia. Maka makna ni tidak ada, sifat ini tidak ada melainkan pada Allah Ta'ala saja. Jadi bila kita nafi la ilaha, kita nampak tiada bersifat ketuhanan dengan makna tidak ada zat yang terkaya dari yang lain dan yang lain semua berhajat pada dia, tak ada. Baulah illallah, melainkan Allah. Bila kita nampak melainkan semua daripada Ta'ala, dia pergi loncatan yang kedua.
Ya, mana la fa'il illallah. Tiada yang membuat sebenar melainkan dia. Baru dia zikir la ilaha illallah dengan makna la fa'il illallah. Membuat melainkan dia je. Maknanya kita nafikan dia. Itulah panggil tauhid. Apa makna tauhid? Mengesa. Kalau dah banyak orang semua sama je, itu bukan tauhid, dah berbilang. Dia panggil tasyrik, menyekutukan. Itu makna tauhid, tunggal. Itu makna yang kedua. Dia pergi makna yang paling tinggi, makna ketiga, iaitulah tiada yang maujud. Ya, maujud yang sebenar. Apa makna maujud sebenar? Maujud yang sebenar, kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Dan dia tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Itu dia panggil makna kidam wal baqa' ada kat dia. Ya, itu wujud yang sebenar. Sebab wujud yang tidak sebenar, wujud kita ni ada, tapi asalnya tiada. Bila asal tiada, dia berhajat tak? Berhajat kepada orang yang mengeluarkan dia daripada tiada kepada ada. Jadi, maka wujud yang macam ni wujud yang majaz, sandar je, bukan hakiki. Wujud yang hakiki, wujud yang terlepas daripada segala ikatan. Sebab dia kidam. Kalau tidak kidam, makna dia baharu. Bila baharu, ada asal, ada awal. Bila ada awal, nak ada, mesti ada orang jadi. Itu tak boleh. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan kidam, sedia. Dia tidak didahului oleh ketiadaan. Itu wujud yang ni lah wujud sebenar. Itu yang dikatakan la maujud. Wujud yang sebenar, melainkan wujud dia saja. Itu makna tauhid ni. Ya. Nanti kita nak bahas masalah apa tadi? Qadar. Nak menolak Jabariyah dan Qadariyah. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, bagi kita Allah Ta'ala jadikan ada usaha dan ikhtiar. Tetapi usaha ikhtiar tidak boleh menentu dan memberi kesan. Kita usaha saja. Penentuan ada dari dia. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu berazam berusaha, serah ke dia. Sebab dia yang menentukan. Ya. Kalau kita boleh menentu, tuan, pertama sekali apa? Apa dia tentu? Tak mati, dia tak nak mati. Orang manusia ni kalau boleh dia tak nak mati, nak hidup lama-lama. Dia takut dia nak lari pada mati. Sebab Quran gambar, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ni Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kamu nak lari daripada dia. Tuhan bayangkan sifat manusia. Ya, fa innahu mulaqikum, semua mati akan bertemu dengan kamu. Tak ada lari ke mana boleh bertemu, cuma lambat cepat dia. Ya. Kemudian masalah 330, mengharung kadar itu membawa bid'ah. Atau seorang cikgu dia tak boleh mengajar kat sekolah. Dia jumpa pasal pening Ustaz. Apa pasal? Dia kata, kenapa Allah tak jadikan semua Islam masuk surga semua? Kita nak cakap, nak ketawa pada. Dia tak boleh mengajar sekolah, dia jam, dia pening. Kepala tu masuk benda tu. Kenapa Tuhan tak jadikan semua Islam semua masuk syurga? Kenapa Tuhan jadikan kafir, lepas tu dia masuk ke neraka pula? Dia jadikan kafir, lepas tu dia masuk ke neraka. Pening gitu. Kata buat apa pening? Kalau kau kata semua kena masuk Islam, itu Tuhan bukan Tuhan. Tuhan ikut cakap engkau lah. Kau lah nak ngarahkan Tuhan. Tuhan ikut dia. Dia nak buat apa, fa'alu lima yurid. Baru nama Tuhan. Kalau ada orang kontrol, bukan Tuhan. Tuhan ni tak ada orang kontrol dia. Dia kontrol orang, baru bagi Tuhan. Ya, kalau cakap-cakap bahasa mudah gitu. Ya. Kemudian Tuhan dah sebut dalam Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kau jangan tanya apa aku buat, Tuhan kata. Wa hum yus'alun, mereka tu akan ditanya. Kita yang kena tanya. Kalau kita nak tanya Tuhan, nak komen Tuhan, orang macam kita pula sama setaraf dengan Tuhan. Jangan tanya apa aku buat, Tuhan kata. Semua tu ada hikmat. Sama ada hikmat tu manusia boleh kesan dengan akal yang kontot ataupun dia tak boleh kesan. Dan memang banyak hikmat dekat manusia tak nampak. Itu hak Allah Ta'ala. Habis ditanya pula, tak zalim ke? Wah. Tak zalim ke? Tuhan jadikan dia kafir, lepas tu Tuhan masuk di neraka. Tak zalim ke dia? Bukan zalim tu hak dia. Zalim nama mana wad'u syai' fi ghairi mahalli. Letak benda tak kena tempat. Orang punya kita pergi urus ikut pandai kita. Tu zalim, hak orang. Ini hak kita. Kain kita ada 10 helai. Kalau kita dah nak pakai ke, nak bagi orang ke,
Kita nak buat kain buruk ke, orang tak kata zalim sebab dia punya, kok dia lah. Dia makhluk cabur punya. Dia punya. Kok mana dia nak letak cabur lawan, dia punya. Habis tuan ni. Jam dia. Sebab tu kau tengok sini kita nak takut. Sebab Allah Ta'ala punya, dia boleh pusing kok mana. Dia beri kita iman ni, alhamdulillah. Nikmat besar dah dia beri. Sebab kalau guna akal saja, sesat kan, mesti dipandu syariat. Dia guna akal. Wah. Dia kata, kenapa tuan tak bagi pahala orang kafir? Orang kafir buat baik, dia buat baik ke kan? Beri kan? Wah, dia kata ikut kepala kan? Ikut akal dia. Kali dia orang jawab senang ni kan? Tak payah jawab dengan Quran, dia jawab pakai akal dia. Awak pergi satu kilang, awak kerja siang malam, overtime, overnight, semua sekali. Tapi awak tak payah arah kilang pun tak kenal awak. Awak kerja macam nak mati. Dapat gaji tak? Kata. Tak dapat lah. Nama awak tak ada di situ pun dapat. Kena senarai dulu. Kena jadi. Maknanya petugas dia, dia bagi pahala. Maknanya kamu kena daftar dulu. Kena temu duga dulu. Tengok kelulusan. Nak tengok taraf gaji nak bagi, tangga gaji, tengok kelulusan pula. Dia dah terima, barulah kerja dapat gaji. Ini toke yang kau tak kenal, kau kerja macam nak mati. Dapat. Maknanya kalau nak dapat pahala kena ikut syarat dia. Pertama syarat dapat daftar dulu. Al-iman, kena beriman. Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Barulah dia diberikan pahala. Sebab tu segala fadailul a'mal, kelebihan amal, kelebihan tu kelebihan semua bertapakkan kepada aqidatun sahihah, akidah yang sah. Kalau akidah tak sah habis ibadat tak ada benda. Dia kena pukulnya tu boleh senyap. Tu tak main Al-Quran apa lagi. Ujar akal dia. Kalau pakai akalnya tu, dia nak main akal dia. Tu jadi tak berakal. Kan ikut kepala otak dia. Semayang ni apa? Buang masa. Kau nak kena pancung kepala kau. Orang tak usik kau dah baik. Kan? Dia jahat ni. Nak tangkapi harbi. Dah lorat. Kat Pulau Pinang pula dia kata, kita dah ramai. Kita sekat. Baru ni kau nak sekat. Yang berpuluh tahun baru tak timbul benda. Kau nak kira ramai dalam Malaysia siapa ramai? Orang Melayu ramai. Kau tu tak payah buat tokong kau. Tokong kau lah, kami ramai. Kau tak payah buat. Kau jangan semayang jaga kau. Kau tak kacau dia dah baik. Kan? Ni jenis-jenis kepala syaitan dia tu tuan-tuan. Sebab tu orang kafir ni Allah labelkan binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Orang kafir ni taraf dia Quran kata tu. Inna syarrad dawab, semuanya binatang yang paling jahat yang merangkak atas bumi, siapa dia? Alladzina kafaru, orang-orang yang kufur dengan Ta'ala. Standard orang kafir ni ialah binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Binatang merangkak atas dunia yang paling jahat ialah orang kafir. Quran sebut. Kalau beriman Quran, beriman. Kata nak beriman, kafir. Tu ayat Quran terang. Standard orang kafir tu Quran letakkan. Punya hinanya dia. Dia kena sedar. Taraf Quran letak, Allah Ta'ala letak taraf dia tu. Kita pula nak pergi angkat lebih-lebih dalam, dia naik kepala, dia nyak kita balik. Sebab tuan dah kita binatang paling jahat kan. Itulah kerja dia menyondol orang, sodok orang. Ada satu profesor, dia bukan orang Islam, dia buat kajian. Dia kata mana ada sejarah dalam negara Islam orang Islam buat zalim orang kafir? Ada. Bebas. Tapi dalam sejarah tengok negara orang kafir orang Islam tak hidup. Mana Hindu yang tak bunuh orang Islam? Negara Hindu ada bunuh Islam. Tengok India macam mana. Di China tengok. Kalau Yahudi Nasara tu saya ceritalah. Depan mata dia lanyak gitu kan. Semua masalah orang kafir dia maknanya bermusuh dengan Islam. Dia tak sifat adil. Tapi negara orang Islam dia boleh duduk. Kalau Malaysia lagi lah tuan, murah je lah. Dia naik di kepala. Kan? Dah beri orang panggil dah beri apa? Nak betis, pergi betis nak apa? Itulah. Dah beri sikit tanpa dia semua nak kontrol. Sejarah tengok, itu menandakan Islam ni agama yang cantik, bukan agama ganas. Dia ganas, dia nak label kita pula ganas. Ada semain Jumaat pula ganas. Masuk akal panggil. Yang kau dudung ceng, bising mekak, berjalan belum kau bayar atau apa kerja. Ya. Dah macam orang gila. Allah. Adapun yang menjadikan bahawa kepada bin'ah, iaitulah apabila tiada terupa pada akal, Allah Ta'ala itu telah menjadikan akan yang tiada baik. Kemudian diseksanya. Ini dia. Ya. Maka berkatalah akal ni bahawasanya Allah Ta'ala
manusia itu kudrat dan iradah. Kemudian kudrat iradatnya lah pula memperbuat baik dan jahat dengan tiada masuk Allah Ta'ala lagi. Ini Jabariyah, Qadariyah. Maka jika baik ia, maka dibalas Allah Ta'ala syurga dengan kudrat iradatnya yang ialah dengan ikhtiar manusia punya sendiri, tiada dengan masuk Allah. Dia tak masuk Allah ni yang payah ni. Begitu jugalah jika memperbuat jahat, maka dibalas Allah Ta'ala dengan seksa, ialah perbuatannya dengan tiada kudrat iradat Allah. Dia kata. Maka orang yang berkata demikian itu bid'ah namanya. Bid'ah pada i'tikad, kerana mengadakan barang yang tiada, ya, dan mereka-rekai yang tidak ada. Padahal terang-terang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami, inna semuanya kami, telah jadikan tiap-tiap satu, kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Tiap-tiap satu, kul, tiap-tiap, tak lepas. Bukan ba'du setengah-setengah, semua. Itu maknanya. Kami jadikan tiap-tiap satu, kami jadikan. Telah kami jadikan dia dengan qadar, mana dengan takdir yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan firman Allah Ta'ala lagi, wallahu khalaqakum. Allah Ta'ala menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu. Allah Ta'ala menjadikan iakan kamu dan barang yang membuat kamu. Apa perbuatan kamu? Gerak, diam, pandang, dengar, jalan, semua dia. Itu hakikat dia. Maka tiada di sini tercenganglah kita dibuat begini salah dengan takwil begini salah, ya. Maka dengan kerana tiada sampai akal memikirkan perkara qadar itu, dengan kerana itulah ditegar syarak mengharum pada memikirkannya. Mana jangan kita masuk pada benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak fikir. Sebab tu Allah Ta'ala larang, la yus'alu amma yaf'alun. Kamu jangan tanya apa aku buat. Kalau kita fikir hikmat ayat tu apa maknanya? Itulah maknanya ketinggian darajat ketuhanan. Nak buat tak payah bincang orang. Kalau berbincang dengan orang, makna kuasa dia tak mutlak, kena ambil pandangan orang pula. Nama Tuhan tiba-tiba kena ambil pandangan orang. Itu kan Tuhan. Tuhan dia buat apa dia nak. Sebab semua tu dia punya. Kita semua tak ada. Tiba-tiba dia yang keluarkan jadi ada. Dia punya. Bukan Tuhan pergi minta orang lain punya, atau tolong jaga orang lain punya. Ni semua tak ada. Siapa yang mengeluarkan dia pada ada kepada tak ada? Dia. Allahu khalaqakum. Tuhan menjadikan sedang kamu. Ya, itu terang jelas. Sebab tu kata Sayyidina Ali, laukana dinu birra'yi, kalau agama tu ikut kepala manusia, ya, lakana masul a'la asfal khuf, ya, makna afdal ataupun aula min a'la. Kalau agama tu dengan kepala, saya sapu kasut muza atau khuf soken kulit, aula disapu di bawah. Sebab bawah tempat kita menapak. Tapi tak disapu di atas. Itu kata Sayyidina Ali, kalau agama ikut akal, saya sapu khuf di bawah. Tapi syarak suruh apa? Dia di atas. Ya. Satu lagi kita dalam fiqh dia ada dua. Satu dipanggil najis hukmi, satu najis aini. Satu lagi tahara, bukan najis bukan najasah. Tahara, ada tahara hukmiyah, ada tahara ainiyah. Tahara ainiyah ni dia tidak mujawazah tempat dia. Contoh, kaki kita kena najis, kita basuh kat mana? Kat kaki. Itu dia panggil tahara ainiyah. Ada pun tahara hukmiyah, dia mujawazah. Tempat kes lain tapi buat di lain. Contoh, kita ada ismayang, sentuh isteri kita tanpa lapik mengikut mazhab Syafi'i, batal tak? Batal. Kita nak settlekan kat mana? Nak settlekan kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lain tempat ni. Tak adalah kita sentuh kat sini, batal wudu. Basuh kat situ. Boleh? Tak. Basuh kat lain. Itu kena pakai akal. Kes lain, buat lain pula buat settle. Kan? Sentuh kat tangan. Ibu nak settlekan dia, kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Baru sah balik. Ya.
Dia ada benda yang kita boleh fikir, ada benda yang akal tak mampu. Dan dia panggil apa? Amrun muttaba'. Ikut je maknanya. Apa dia suruh buat. Itu menandakan apa tu? Lemahnya akal kita dalam beberapa perkara. Banyak perkara kita lemah. Yang mana di situ menunjukkan kita kena taslim, ya. Akal kita tak mampu pun kan nak mikir. Kemudian masalah mengarung kadar yang dilarang, apa dalil? Dalil atas tegah mengarung kadar sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi an Abi Hurairah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natanazza'u fil qadar. Fawadiba hatta ahmarra wajhu. Merah padan muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama ya. Allah. Fuqiyun fi wajnataihi ar-rumman, masyaallah. Faqala abi haza umirtum am bihaza ursiltu ilaikum innama halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadzal amr azamtu alaikum alla tatanaza'u fihi, ya. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Rasulullah SAW, nama Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah keluar atas kami Rasulullah SAW padahal kami sedang berbantah. Satu hari Rasulullah keluar berjumpa dengan kami sedang berdebat. Sedang berbincang, berdebat dan bertengkar pada perkara kadar. Macam tadilah, seperti kata seorang, telah ditakdirkan Allah sekalian mereka pada azali sama ada untung atau baik ataupun jahat, ya. Kemudian kata seorang pula masalah, manakala sudah takdirkan baik atau jahat pada azali, mengapa disiksa orang yang berbuat jahat? Siapa yang taksirkan? Siapa yang takdir Tuhan? Kenapa Tuhan takdirkan Tuhan buat siksa? Timbul perbincangan. Dan sebagainya lagi lah. Dalam berbantah-bantah, keluar Rasulullah SAW. Ya, kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apakala didengar Rasulullah SAW akan pertengkaran kami, maka marah ia sallallahu alaihi wasallam akan sehabis-habis marah. Rasulullah marah betul. Hingga tampak naik merah wajah muka Rasulullah yang sangat indah, seolah-olah dipicit kulit delima masak di pipi, di pipi, tangkai apa tu, tingginya. Mana kau pilih di rumah kita picit macam mana? Merah kan? Macam itulah. Muka Rasulullah merah. Berseri. Maka sabda bagi adakah sallallahu sabda bagi sallallahu adakah dengan perkara kadar ini disuruh kamu sekalian bicara? Nak harum benda yang Tuhan punya kerja. Penentuan siapa punya? Tuhan. Kadar siapa punya? Tuhan. Oh, engkau pernah nak jadi Tuhan. Soalan itulah maknanya. Habis kau nak campur ini bukan urusan kau. Bukan urusan kita. Akan yang ialah bicara sia-sia dan tak sampai akal, ya. Sebab itu adalah hikmat kejadian Tuhan. Dia jadikan kita pun dah baik. Ataupun dengan perkara kadar inikah dijadikan rasul, mana rasul diutus untuk bincang perkara ni ke? Ya. Akan dikau kepada kamu sekalian, jangan kamu sekalian tak tahu akan umat yang dahulu daripada kamu binasa mereka kerana mengharum dalam perkara kadarlah, ya. Hanya saja binasa mereka yang adalah ia dahulu daripada kamu ialah pada waktu berbantah-bantah mereka pada ini perkara kadar. Atau suruh sembelih lembu. Sebab kan ikut akal kita, ya. Seorang laki-laki, dia berminat jatuh hati pada sepupu dia, seorang perempuan yang mana dia anak jutawan orang kaya. Bila dia berminang anak pak saudara dia tolak. Jadi dia sakit hati, dia bunuh pak saudara dia. Bila dia bunuh pak saudara dia heritnya mayat tu dia letak satu karyah, kemudian dia berlakon. Dia menangis, capulah bunuh pak saudara, padahal dia bunuh. Ya.
Jadi berlakulah perselisihan kaum ketiga itu, kabilah ni macam nak berperang. Jadi satu orang daripada mereka, apa sahaja kita nak buat kecoh-kecoh. Kan ada Nabi, zaman tu Nabi Musa AS. Ya. Angkatkan kes ni pada Nabi kan senang. Bila angkat kes turun ayat. Fazbahu Baqarah. Itu cerita dia. Sembelihlah seekor lembu. Kalau nak ikut logik akal manusia, kepala manusia yang sempit ni, apa kena mengena nak tahu dengan lembu? Ya. Kan? Siapa nak tahu pembunuh, turun Nabi Musa kata, orang ni bunuh, ni wahyu Tuhan. Habis cerita. Apa tak nak suruh semua lembu pula? Kan? Tu kalau logik akal kita tak, macam mana? Jangan tanya apa Tuhan tu buat. Hikmat dia Tuhan nak test, nak uji bahawa satu perkara besar kena ada pengorbanan, kenalah korban. Bila sembelih lembu pula dia tanya, warna apa lembu? Lembu ni lembu betina ke jantan? Dah buat kerja, banyak songil. Banyak songil dan. Wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tak dapat melaksanakan. Ujung dia kata insya Allah, dia kata ya. Baru dah dapat. Allah. Maka dia ambil juzuk lembu tadi, setengah kata kaki, setengah kata ekor dia, pukulkan mayat. Dia pukul mayat, bangun mayat tu. Mayat tu kata yang membunuh aku ni. Dia pun. Dia berlakon mana ya. Itu cerita dia. Maknanya kalau pakai akal kita yang sempit, yang kita kata apa payah-payah now, kan? Suruh ajalah Nabi Musa doa, turun wahyu dah, habis cerita. Jangan kita masuk campur urusan Allah Ta'ala. Itu anak test mana, kan? Kalau nak ikat akal kita pula orang Islam lah. Kalau nak kira akal kita sempit lah, apa payah-payah? Kan orang kafir seksa orang Islam, kenapa tuan tak gegau je? Kat Syria tu kan buat zalim kat sana, main macam-macam, pergi gegau timbul yang kafir tu, tinggal orang Islam. Boleh? Itu kita kata. Tuhan jadikan macam tu ada hikmat. Kalau macam tu tanam penjahat, tanpa berhenti meliung, sebab habis manusia, tak adalah orang yang dapat fadilat syahid pada jalan Tuhan. Ya, doa dia habis. Kan, angkat doa, Tuhan hantarkan bom ribut, habis semua selesai. Ya, tinggal Islam semua kan. Kalau ikut kepala kita, wah sedap macam tu. Tapi mana fadilat, kelebihan syahid, perjuangan dan sebagainya, itu semua ada hikmat di sebalik. Macam orang dizalim kan, kita dari dua sudut. Satu sudut kita membantah, itu syarak suruh sebab kezaliman di serata dunia. Tapi segi hakikat, orang yang kita tengok di Myanmar, di mana dah mati tu kan, dia ada kat mana sekarang? Dia ada kat mana? Dia lebih nikmat daripada kita, tuan-tuan. Dia dah habis, tak sekejap, dia nyawa dia habis, pum dah, dia dah berpindah alam barzah, menerima nikmat besar daripada Tuhan. Ya. Sebab dibunuh kita dah dapat pangkat syahid. Bila syahid dia direct ke syurga, tuan-tuan. Dia sudah nikmat gitu, duk tikai ke dia lagi. Teruklah dia teruk. Dia dah seronok tuan. Bahkan orang syahid kalau boleh nak balik dunia, dia nak syahid lagi tuan. Ya, sebab nikmat terlampau besar. Jadi dua sudut kita pandang. Satu hakikat dia sedang bernikmat. Ya. Tapi satu segi syariat, makna itu satu kezaliman. Kezaliman kita tentang sebab syarak suruh akan menyokong kezaliman. Tapi segi hakikat dia, orang yang nampak teruk tu kan dia dah sedap dah kat sana. Nikmat besar dah didapat dengan janjian hadis Rasulullah SAW. Habis. Maka sabda bagi saya, adakah dengan perkara kadar sunnah kami ini sekalian dibicarakan, yang ialah bicara sia-sia daripada akal, ataupun dengan perkara kadar ini kan dijadikan Rasulullah? Adakah Rasul diutus untuk bincang macam kamu bincang ni? Jangan kamu sekalian tidak tahu ya, akan umat dahulu tadi binasa mereka kerana mengharung dalam perkara kadar ni. Ya, dan hanya saja binasa mereka yang ada dahulu daripada kamu ialah pada waktu berbantah-bantah mereka pada ini perkara kadar. Kemudian aku wajibkan atas kamu, aku lazimkan atas kamu, aku fardukan atas kamu. Itu maknanya ya, azamtu alaikum. Nabi ulang tu. Jangan berbantah-bantah sekalian kamu ya. Allah tatanaza'u bih. Jangan lagi kamu harung benda ni. Dah tinggalkan, serah, itu hak Allah Taala. Jangan campur urusan Tuhan, maknanya. Dan kata misalnya pada bab ini ada riwayat dari Sayyidina Umar dan Aisyah dan Anas dan berumur dengan hadis gharib. Satu lagi masalah, melepas diri daripada mengarung kadar. Macam mana cara ni? Ada jalan keluar ni. Iaitu manakala telah diketahui dengan nas Quran dah ada dan hadis Rasulullah SAW
ia akan Tuhan menjadikan satu dengan qada dan qadar, siap. Bahkan itu jadi ukun iman kita, beriman qada dan qadar. Maka hendaklah iktikadkan dengan hati akan semua yang dijadikan Allah dengan qada dan qadar. Satu, semua tak lepas daripada dia, atau maksudnya. Maka kerana apa diseksa orang berbuat jahat, maka ini tempat jangan soal. Kenapa Tuhan jadikan atau jangan la yusalu amma yafalun. Tuhan jadi itu ada hikmat dia. Kerana tiada siapa tahukan rahsianya dan sebabnya dan hikmat dijadikan demikian. Tiada tahu akan demikian itu daripada ulama dan aulia dan nabi-nabi dan rasul-rasul dan malaikat yang muqarrabin, bahkan semua dalam ilmu dia je. Ni benda yang Tuhan tak buka. Ya, serah ke dia lah. Kenapa dia jadikan macam ni? Jangan tanya, dah serah Allah Taala. Yang penting bagi kita bersyukur. Tuhan dah pilih kita beriman, dah baik dah. Kalau dipilih sebalik, na'udzubillah, maut kita kan. Tapi yang kita nampak, saya zahid, itulah Tuhan. Apa makna Tuhan? Tuhan dia tidak dikuasai. Dia yang menguasai. Dia tidak diarah. Dia yang mengarah. Itu maknanya. Ya. Dan tiadalah boleh kita kata tuduh akan Tuhan tu zalim. Itu dah tengok now. Hak dia, pandai dia lah tuan-tuan. Kerana pekerjaan orang yang bernama zalim itu ialah jikalau ia merumpuh dan merosak binasa hak orang dan milik orang. Sekarang semua makhluk milik dia, bukan milik orang. Kita dan syukur. Sekalian alam hak Allah dan milik Allah, maka apa miliknya? Dan haknya tak dapat tiada ikut sukanya. Ikut suka Allah Ta'ala, ikut irada apa dia nak. Itu jawapan ni tepat, ya. Sebab itu semua adalah milik dia. Kemudian babu maja'a fil hijjaj Adam wa Musa alaihi wassalam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina maulana inna khairal yang bersyukurana